الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد. Yang dihormati Tuan Pengerusi, Fadil dimuliakan Tuan Imam, Muazzin, para hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama dan selamanya, marilah sama-sama kita merafakkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam kesempatan ini kita diberi peluang oleh Allah taala untuk sama-sama kita mengerjakan ibadah solat fardu maghrib secara berjamaah. Syukur yang tidak terhingga kepada Allah Subhanahu wa taala kerana Allah taala masih lagi memanjangkan kontrak kehidupan kita di atas muka bumi ini. InsyaAllah pada malam ini kita sambung perbincangan kita dalam kitab Al-Qawlut Tam fil Ahkam Al-Imam yang dikarang oleh Syekh Imam Ibn Imad Al-Misri rahimahullahu ta'ala, yang telah diterjemahkan oleh Datuk Syekh Haji Zakaria bin Haji Ahmad bin Ahmad Awang Besar Ahli Jawatankuasa Fatwa Negeri Kedah. Qala muallim rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi barakati ulumihi fid darain amin ya rabbal alamin. Perkara yang ke-15 daripada kitab ini, Musannif mengatakan kepada kita, mengulangi sembahyang dalam waktunya adakah disebut qada atau ada? Syekh Abu Ishaq telah menjazamkan, yakni menetapkan di dalam kitab Luma dan syarahnya bahawa orang yang membatalkan sembahyang dalam waktunya tanpa uzur, kemudian sembahyang ia semula pada waktu itu juga, dan sembahyang adalah tunai. Dan pendapat ini ialah pilihan Imam Al-Haramain dan Al-Ghazali pada masalah yang membatalkan sembahyang dengan sengaja, dan pilihan Imam Al-Ghazali. Para hadirin sekalian, kita berada dalam perbincangan perihal berkenaan dengan orang yang kerjakan solat. Tapi biasalah kita ni, bila kerjakan solat dalam keadaan ramai dari kalangan kita, dia dah Allahu Akbar, kadang-kadang dilupa, tadi dah sebut kalimah Allahu Akbar ke belum? Itu biasa berlaku. Sebab kita sedia maklum dan kita telah bincangkan, hanya ada 3 saja syarat: qasdun, ta'arud, ta'yin. Qasdun, aku sembahyang. Ta'arud, menentukan sembahyang fardu daripada subuh, zuhur, asar, maghrib dan isyak. 5 itulah. Ta'yin, fardu, yang sebut fardu, ta'arud fardu, ta'yin menentukannya 5. Itu sahaja. Yang kadang-kadang bila dia orang nak putuskan sembahyang ni, dia hanya berlegar pada masalah tadi dah sebut tak niat ikut imam, lalu dia tak confident pada diri dia, satu. Ataupun dia lupa nak sebut adaan, boleh jadi. Ataupun dia lupa nak sebut, maksud niat itu nak sebutkan masuk dalam bilangan rakaat, ataupun tunaikan Allah Ta'ala. Maka ini perkara-perkara yang sunat ini sebenarnya yang tidak perlu untuk memutuskan sembahyang. Maka kadang-kadang bila tidak didasari dengan ilmu dan ada permasalahan dari sudut keyakinan tersebut, maka boleh sahaja orang tersebut memutuskan sembahyang. Baik. Berkata Syekh Ishaq
Syekh Ishaq ni, Syekh Abu Ishaq ni tuan-tuan, dia disebut sebagai Al-Imam Syirazi. Ini orang susah tuan-tuan. Bukanlah susah apa pun. Memang orang dulu-dulu susah. Susah maksudnya dia tak kaya, dia tak mewah, dia susah. Bahkan satu ketika dia nak menikmati suatu makanan yang sedap pun dia tak ada duit. Habis masa dia pada jalan agama Allah SWT, dia nak makan makanan sedap tapi hasrat itu tak tercapai sebab dia tak ada duit. Tapi dalam masa yang sama Allah Ta'ala kurniakan kepada dia boleh karang kitab. Ni katanya kitabul luma'. Di antaranya kitab yang dikarang adalah kitab Muhazzab ataupun Tanbih. Biasa kita dengar lah orang sebut kitab Muhazzab dan kitab. Kalau ilmu berbicara ilmu kita biasa dengar lah. Tapi untuk tempoh berapa lama dia karang kitab ni? Orang dulu dia karang kitab, tempohnya lama sebab penelitian, mendapatkan sumber dan sebagainya. Tapi Syekh Syirazi ini karang kitab selama tempoh 15 tahun tuan-tuan. 15 tahun dia karang kitab, hanya dapat sebanyak 4 jilid. Tapi walaupun dapat 4 jilid, apa yang special pada dia? Dia pernah bermimpi bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan dalam mimpi tersebut Rasulullah panggil dia, ya Syekh Aba Ishaq. Rasulullah panggil dia, ya Syekh Aba Ishaq. Maka dia cukup seronok bila orang panggil dia Syekh. Maka dia tambah di belakang nama dia Syekh Syirazi. Dia karang kitab ni di sini disebut sebagai Kitabul Luma'. Kitabul Luma' yang ditulis di antara ni, kitab yang dikarang ni, kitab usul fiqh ni, bahkan disyarahkan oleh syekh-syekh lain termasuk dengan Yasin Al-Fadhani rahimallahu taala dan sebagainya. Maka dia ni sebagai matan tuan. Daripada dia matan maka berkembang. Maka hebat ni tuan. Yang hebatnya sebab dia bermimpi bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan semua orang dapat. Maka ini satu keanugerah Allah Taala. Baik. Telah menjazamkan, yakni menetapkan. Bila menjazamkan, menetapkan, dia kalau dari sudut ilmu fiqh dia lain. Al-jazmu dalam disebut ilmu tauhid, iaitu i'tiqad yang jazam, yang putus dan sebagainya. Maka dia telah menetapkan dalam syarahnya bahawa orang yang membatalkan sembahyang dalam waktunya, maksudnya dalam waktu sembahyang tersebut, dia batalkan sembahyang tersebut tanpa uzur. Maksudnya tanpa uzur sebab tadilah tak ada apa-apa masalah pun, cuma sebab tak yakin saja. Mungkin faktor niat, mungkin faktor dan sebagainya. Selalunya macam itulah. Bila berkenaan dengan ibadah, dia datang dengan perasaan yang tidak yakin. Tapi bila bab soal makan, kehidupan, selalunya perasaan yakin tu tak ada lah. Bukan perasaan tak yakin, maksudnya perasaan gangguan dan sebagainya tak ada, tak berlaku. Contoh kalau orang tak makan, kalau orang tak makan, dia tak akan lupa dia kata dia tak makan. Dia tahu bahawasanya dia dah makan, dah kenyang dah. Lapar, dia tahu lapar. Tapi bila melaksanakan ibadah, itulah di antara permasalahan. Baik. Maknanya dia membatalkan sembahyang dalam waktunya tanpa uzur, kemudian sembahyang ia semula pada waktu. Maksudnya dalam waktu zuhur. Dalam waktu zuhur, tuan-tuan. Kalau waktu sembahyang, tuan-tuan, kita tahulah waktu sembahyang ni kita sebut sebagai, biasa kita dengar bumi ni bulat, tuan. Bumi ni bulat bila contoh kita kata botol, tuan. Senang nak tahu. Cuba kita refresh balik berkenaan dengan waktu sembahyang. Bumi ni bulat, maka bila terbit waktu fajar, takrif bagi waktu solat, pertama terbit waktu fajar, tuan. Jadi saya buat ni, tuan-tuan. Ni telefon ni, tuan-tuan. Terbit waktu fajar. Selalunya pagi-pagi ni dia nampak cahaya di luar ke langit tu. Kalau kita tengok, nampak cahaya. Nampak cahaya fajar sadiq tu. Cahaya tu. Tapi fajar tu boleh jadi kazib, belum masuk waktu.
Tapi bila keluar terbit fajar saja, dia masuk waktu subuh. Tuan-tuan. Maksud sahabat pun bila nak tahu tu kan waktu solat tu, ni nak bincang soal ni, soal tunai tak tunai ni. Nak kena bincang soal ni. Sahabat pun datang tanya Rasulullah. Rasulullah tak terangkan perihal berkenaan waktu solat. Lalu Rasulullah bila masuk waktu solat terbit saja fajar, Rasulullah sembahyang waktu subuh 2 rakaat. Rasulullah ajak sahabat tersebut datang sembahyang. Lalu kalau kita nak tengok waktu matahari tu, bila matahari naik daripada timur, bayang dia mustahil daripada sana, mesti bayang ke sini. Bila kita tengok bayang tu, maksudnya kalau tengah matahari duduk di atas, dia istiwa, condong sedikit, dia dah masuk waktu zuhur. Bila nampak botol, maksudnya dia bukan menepati bayang tersebut, dia condong sedikit, nampak dah waktu zuhur. Maka bila waktu asar, botol ni diterbalikkan, kita tanda contoh macam tu. Bila kita nampak cahaya matahari tu, bila botol ni dijatuhkan, kita tanda, walaupun tak ada botol, kita tahu dah. Bila cahaya, melebihi cahaya tu, lebih daripada garisan yang kita tanda, maksudnya waktu asar. Masuk waktu asar. Bila pula masuk waktu maghrib? Bila mana matahari terbenam. Matahari terbenam, tadi dia terbit, sekarang dia terbenam balik. Dia terbenam, maksudnya di langit itu nampak cahaya kemerah-merahan. Ufuk merah tu nampak. Maka itulah waktu maghrib. Bila nak tahu waktu isyak pula bila? Bila hilang tanda ke ufuk yang merah-merah, hilang ke merah tu, maka masuk waktu isyak. Maka Rasulullah buat setiap satu waktu Rasulullah solat. Cuma isyak Rasulullah buat 1/3 malam. Lalu bila mana nak tahu waktu akhir sembahyang pula? Sebab waktu ni dia ada waktu yang muwasa', waktu ikhtiar, waktu jawaz dan sebagainya. Maka musannif ni nak bincang soal kita kepada kita ni. Maksudnya bila kerjakan waktu, dalam waktu tu disebut sebagai tunai. Bila waktu, kalau subuh terbit fajar, kita ada syurut lah. Waktu zuhur pula, bila matahari itu, kalau kita kata bayang tersebut, dia dah melepasi pada contoh bayang asar tadi, maka itulah Rasulullah kerja waktu yang akhir itu. Rasulullah kerjakan akhir, nak tunjuk kepada kita waktu berakhirnya. Ada waktu mula dan ada waktu akhir. Begitu juga asar, selepas pada bayang yang panjang tersebut, sebelum daripada terbenam matahari, Rasulullah solat. Maka dalam tempoh itu, kalau kita kata kita tengok jam ni dia zon kan. Bukan jam ni masuk waktu. Sebenarnya peredaran matahari itu menentukan waktu solat. Peredaran bulan menentukan puasa. Kita puasa kan tengok anak bulan. Matahari adalah menentukan waktu solat. Baik. Sekarang ni musannif ni kata, orang yang batalkan sembahyang dalam tempoh waktu, maksudnya tempoh waktu mula zuhur sampai asar, sebelum masuknya waktu asar. Maka bila tempoh sebelum masuk waktu asar tu disebut sebagai waktu yang muwasa', waktu yang panjang, maka dibolehkan. Pendapat yang pertama kata boleh kalau dia batalkan sembahyang dengan sebab bukan tanpa uzur tersebut, tapi dia tak masuk pada sembahyang tersebut. Sebagaimana dia kata, pada masalah orang yang membatalkan sembahyang dengan sengaja, dan pilihan Imam Ghazali ada masalah kan. Baik tengok sembahyang tanpa uzur, kemudian sembahyang semula pada waktu itu, dan sembahyangnya dikira sebagai tunai. Pertama, maksudnya dalam tempoh muasa' tersebut, waktu zuhur sampai zuhur, asar sampai asar, maka itu dikira sebagai tunai. Kalau dia sembahyang, dia batalkan sembahyang tanpa uzur, maksudnya dia sembahyang tersebut dia memang tak niat, tak sempurna niat dia tersebut, lalu dia batal, dia angkat takbir, sembahyang balik, usalli. Baik, tak perlu bagi salam. Ada setengah orang bagi salam, Assalamualaikum warahmatullahi. Sebenarnya salam itu tidak tepat pada tempat keadaan dia, maka tak perlu. Contoh. Tapi bila sembahyang tu tak masuk pada sembahyang tu diri kan tidak sah lah. Sebab tak masuk dalam sembahyang pun. Maksudnya takbiratul ihram dia tu tak sempurna. Tapi bila takbiratul ihram dia tu sempurna, hati-hati dia tak boleh batalkan sembahyang dia.
Kalau dia batalkan sembahyang dia angkat takbir batal, maksudnya dia angkat takbir kali kedua, keadaan dia telah masuk, maka kita telah bincangkan bahawa hukum dia tu ulama kategorikan sebagai haram membatalkan sembahyang. Baik. Sebab hukum ni dia dalam tempoh tersebut. Itu kita kata muwasak ni dia ada tempoh, dia hukum ni kembali kepada hukum taklifi. Dia ada wajib, haru, sunat, haram, makruh, wajib untuk menentukan sembahyang. Dia ada semualah. Baik. Nanti kita tengok. Kemudian kedua, permasalahan kedua ni nyatakan ini pada masalah yang picit, yakni sempit. Sempit ni pula disebut sebagai muqayyad. Waktu yang terikat, tuan-tuan. Dia macam tu juga, macam kita muqayyad ni bukan sekadar kita biasa kita dengar istilah ni. Dalam takbir, tuan-tuan takbir raya, tuan-tuan tengok takbir raya. Takbir raya dia ada mursal. Takbir raya dia ada muqayyad. Muqayyad ni terikat. Kalau mursal tu takbir raya Aidilfitri. Daripada terbenam matahari itu, maksudnya terbenam matahari itu, masuknya malam tu malam raya Aidilfitri sampai subuh esok, orang boleh takbir lah. Tak perlu tunggu, maksudnya boleh sepanjang sampai sebelum sembahyang raya boleh takbir. Takbir raya Allahu Akbar, itu disebut sebagai mursal. Tapi yang muqayyad itu bila mana? Raya Aidil Adha. Raya Aidil Adha ni takbir ni hanya waktu solat Waktu solat sunat boleh, waktu solat fardu boleh. Tapi kalau keluar kita nak takbir raya tak boleh. Terikat. Ni nak sebut, nak bincang soal keterikatan waktu, tapi dari sudut usul fiqh disebut sebagai sempit. Tapi yang muqayyad dalam takbir hari raya Aidil Adha tu hanya hari-hari tasyrik dan hari nahar tu je. Tapi semestinya hanya dalam waktu tempoh solat. Baik. Yang ni adalah keterikatan. Maksudnya waktu tu sempit dah. Waktu sempit tu, bila waktu sempit bila orang buat dia boleh jadi qada. Bila waktu sempit, kita nak tengok waktu sempit. Baik. Masalah waktu yang sempit atasnya waktu sembahyang dengan bahawasanya kuat sangkaannya dia ni waktu dah sempit dah, tapi kuat sangkaan dia kata dia tak akan hidup sampai akhir waktunya. Maksudnya dia rasa macam seumpama dia ni tak akan hidup sampai waktunya. Mungkin dia nak operation. Mungkin nak operation barangkali. Sebab orang yang nak operation, kalau operation pukul 3, maka waktu itu disebut sebagai waktu yang muqayyad. Asal muwasak, waktu yang luas. Tapi oleh kerana nak masuk labor room tu, nak masuk OT dalam pukul 3. Pukul 2 dan dah pukul 3 tu dia kena diri solat. Dia kena solat dulu. Kalau muslimat sebelum dia turun head, dia tahu dah. Contoh dia dah sakit belakang dah, tak selesa, dia dah tahu dah akan datang, maksudnya dia akan turun head. Tapi bila dia tak dirikan sembahyang waktu zuhur tu, bila dia nak cuci, maksudnya dia tak cuci, dia nak masuk bilik air, nak buat persiapan nak solat, rupanya bila dia cek dia uzur. Tadi dalam tempoh antara pukul 1 sampai pukul 3 dia tak solat. Tapi dia tahu dah kebiasaan diri dia, ghalib diri dia dalam keadaan dia sakit macam ni, dia akan datang head. Maka dia kena qada balik sembahyang tersebut. Macam tu. So itu disebut sebagai waktu muqayyad. Maka kena sempurnakan dalam tempoh tersebut. Sebab kalau kata operation antara pukul 3, habis operation selepas pukul 4.30. Tapi dia sedar dalam keadaan tak normal, dia tak boleh sembahyang lagi. Dia tak boleh sembahyang lagi. Maka dia kena tunaikan sembahyang dia dulu. Sebut tunai ni, ulama beri telefon fi'lul ibadati fil waqtil al-muhdath. Makanya diri fi'lul ibadah, amal ibadah ni dia buat ditunai dalam waktu tersebut. Tapi bila qada disebut sebagai fi'lul ibadati ba'da waqtiha al-muhdath. Sembahyang tu dikira sebagai qada. Kalau dia tak buatlah antara pukul 1 masuk waktu tadi sampai pukul 3 dia nak buat, maka bila dia tak buat, bila dia menjalani suatu proses, dia tak mampu nak tunai dalam tempoh, maka dia jadi qada. Baik. Maka yang ni dia kata sangkaan dia bahasanya dia ni tak dapat hidup lah. Tapi tidak tepat sangkaannya itu, dan sembahyang itu dapat dikerjakan dalam waktunya. Tapi sangkaan dia itu tak tepat. Tiba-tiba dalam tempoh tersebut dia boleh.
maksudnya dia masih hidup lagi dan dia dapat teruskan, maka sembahyang itu tetap dikira sebagai qada. Sembahyang ini tetap dikira sebagai qada. Walaupun tadi dalam muwasak tempoh daripada zuhur sampai sebelum asar boleh, tapi bila muqayyad tersebut dia dikira sebagai wajib yang muqayyad tersebut antara 2 sampai 3 je, masa waktu sampai pukul 3, tapi dia tak buat. Dia rasa mungkin dia nak tafaktur kesihatan dan sebagainya, tapi bila diberikan peluang oleh Allah Ta'ala, dia dapat buat dalam tempoh tersebut, tetap dikira qada. Tuan-tuan, kalau wajib ni tuan-tuan, dia kalau bahagian wajib, kalau kita tengok usul fiqh, dalam ilmu usul fiqh dia ada 3. Wajib ialah perkara yang dituntut dilaksanakan, bila tak buat dikira berdosa. Ada 3 perkara. Pertama dari sudut masa, kedua dari sudut bentuk tuntutan, ketiga adalah mukallaf. Berdasarkan masa, wajib pula terbahagi kepada 2. Pertamanya adalah wajib mutlak, dan yang kedua adalah wajib yang muqayyad. Mutlak bermaksud satu perkara yang wajib dalam tempoh tuntutan pelaksanaan, tidak terbatas pada masa dah tertentu, maka dia kena buat. Adapun wajib muqayyad terikat dengan waktu bagi melaksanakan dia. Tapi wajib muqayyad ini pula dia terbahagi pula kepada 2, tuan, iaitu wajib muwasak. Wasak ni berarti diberikan keluasan yang bermaksud peruntukan masa diberi untuk melaksanakan ibadah wajib lah. Dan yang keduanya adalah wajib yang kedua adalah wajib mudayyad. Tadi muqayyad, ini mudayyad. Wajib mudayyad bermaksud suatu bentuk kewajipan yang mempunyai peruntukan masa yang sempit, yang dikhususkan untuk melakukan ibadah berkenaan sahaja. Contoh kita kata tadilah, jadi tak sihat dan sebagainya. Tapi bila dia buat antara tempoh zuhur dan asar, bila dia buat seminimal-minimal, ulama kata mesti dia dapat 1 rakaat. Dalam tempoh zuhur tersebut, maka 1 rakaat. Ada hadis yang panjang, anak Abi Hurairah daripada Abi Hurairah. Hadis ini marhum dia daripada Abu Hurairah. Rasulullah SAW bersabda, apabila salah seorang dalam kalangan kamu mendapat 1 sujud, 1 rakaat daripada solat asar sebelum masuk matahari, hendaklah disempurnakan solatnya. Makanya kalau kita pun, kita tahu bahawasanya kalau kita buat dalam tempoh waktu tersebut, tiba-tiba masuknya waktu asar, kita sembahyang asar, kita sembahyang asar, masuk maghrib, kita sembahyang zuhur, tiba-tiba azan asar, maksudnya kita kurang-kurang 1 kali sujud, maka baru kita dikira sebagai adaan tunai. Tapi kalau tak kira sekali sujud, tak dapat 1 rakaat, dikira sembahyang itu qada. Maksudnya kita angkat je takbir, baca Fatihah, baru nak rokok, tiba-tiba azan asar, maka itu dikira sebagai kita qada sembahyang tersebut. Walaupun sebenarnya kita niat tunai, tapi ulama tak hukumkan sebagai berdosa. Sebab sekiranya seorang dalam kalangan kamu mendapat 1 sujud 1 rakaat daripada solat subuh ataupun dan sebagainya, maka hendaklah disempurnakan solatnya. Baik, ini adalah yang dinyatakan diikhtilafkan oleh 2 qadi. 2 qadi ni, yang pertama Abu Muhassin bin Al-Wahid bin Ismail Ruyan, keduanya Abu Hasan bin Ali bin Muhammad bin Habib Al-Mawardi. Dan di sisi hujjah Al-Imam Ghazali ia adalah tunai. Kalau kita tengok tuan-tuan, disebut sebagai, bila sebut 2 qadi ni, pertama dia merujurus kepada Syekh Al-Mawardi dan Ruyani. Sebab tu kalau disebut sebagai 2 syekh, pertama Imam Nawawi dan Ar-Rafa'i. Ni istilah ilmu fiqh. Kalau disebut 1 qadi adalah disebut sebagai Qadi Husin. Maka rupanya di sini saja telah memberikan satu banyak perkara kepada kita. Boleh kita belajar dan boleh kita tengok dari sudut apakah pendidikan yang disampaikan kepada kita. Kesimpulan yang boleh kita ambil adalah di sini adalah kita kena keluar daripada permasalahan tersebut, yakni tidak sewenang-wenangnya membatalkan sembahyang yang kita dirikan. Maka kita kena tetap bila kita masuk dalam solat dan niat dah komplit apa semua, jangan sama sekali kita putuskan sembahyang kita dengan sengaja, ni tanpa uzur atas sebab tentu, melainkan memang kita syak itu perkara yang jarang berlaku, dan kita yakin bahawasanya syak ini sebenarnya ilham daripada malaikat kepada kita untuk
kita sempurnakan kembali niat kita ataupun permasalahan yang kita tak sempurnakan, maka kita sempurnakan. Macam tu. Baik. Qala muallim rahimahullahu taala wa nafa'ana bi barakati ulumihi fid darain amin rabbal alamin. Perkara yang ke-16, haram membatalkan sembahyang dengan sebab was-was. Ustaz kata haram membatalkan sembahyang dengan sebab was-was. Hati-hati. Ada ulama berikan takrifan orang yang batalkan sembahyang semata-mata disebut sebagai fasik. Maka sebelum ni perbincangan kita pernah sebut sebagai orang yang batalkan sembahyang disebut sebagai hukum dia haram membatalkan sembahyang dengan sebab was-was. Kerana was-was ni penyakit. Was-was ni dia masalah. Bukan semua orang ada masalah was-was. Was-was ni boleh hilang dengan ada bimbingan ilmu yang tepat, yang benar, dan dia boleh saja hilangkan perasaan was-was tersebut. Orang tu masalah teruk macam mana pun, dia setiap masalah ada penyakit dan ada ubat dia. Dan ada garis panduan ulama ajar kepada kita. Kebanyakan orang yang was-was apabila bertakbiratul ihram, ia diganggu dengan was-was tentang kesahihannya. Maka dengan sebab demikian keluarlah ia daripada sembahyangnya dengan memberi salam. Orang dia ni was-was. Maka bila dia was-was, dia masuk dalam solat, maka dia beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Dia beranggapan salam yang dia beri itu adalah membatalkan sembahyang yang pertama. Sebab apa? Dia was-was. Mungkin dia was-was niat tak betul, seperti tadi yang kita tanya contoh tadi lah. Ataupun perkara-perkara lain yang membuatkan dia tak ni. Ada juga orang rupanya dia dah angkat takbir, alamak lupa mandi wajib. Ada juga, pernah berlaku. Dan sebagainya, permasalahan terlalu banyak. Dan di antaranya lah, tapi maksudnya dia ni masuk dalam solat, dia nak batalkan sembahyang yang pertama itu, dia bagi salam. Adakah salam itu betul? Perlu tak dia bagi salam? Orang yang bagi salam ni sembahyang dia sah dah. Maksudnya dia dah telah sempurnakan 11 rukun daripada solat. Maka 11 rukun daripada salat, masa rukun yang ke-12, Assalamualaikum warahmatullahi, maka sembahyang dia sah. Baru yang ke-13 tu datang tertib. Tapi dia baru saja start solat, baru berapa rukun, 3 rukun, dah tiba-tiba dia bagi salam. Sebenarnya bukan salam tu bukan pada tempat dia. Tapi yang salam itu adalah masalah pada diri. Maka bila masalah pada diri, hukum dia haram, berdosa. Ulama ni kata, musannif kata adalah berdosa hukumnya. Kemudian bertakbir ihram ia pula kali yang kedua, maka berdosa hukum dia. Maksudnya dia batal yang pertama dan dia takbir atau ihram yang kedua, maka hukum dia berdosa. Bila berdosa ni tuan-tuan, kita kalau nak batalkan sembahyang ni, kita kena tetap tadi sebut sebagai menjazamkan kita kena kita ada ilmu yakin juga dalam hati kita ni. Sebab tu kalau tengok hadis, Rasulullah pernah menyatakan al-halalu bayyin wal haramul bayyin. Halal itu jelas, haram itu jelas. Ni nak cerita soal jelas ni. Bila jelas kehalalan dia dan keharaman dia, maka kita tahu dia tak ada yang ada keraguan dah. Yang ragu tu tengah-tengah tu tak ada dah. Sebab apa? Dua-dua dah jelas. Macam contoh juga, tuan-tuan. Sebab apa? Keraguan tu kita tinggal tepi. Kita takkan ni. Orang beli ikan, orang beli ikan keli, orang beli ikan haruan, orang bagi makan ikan, orang bagi makan maja yang tidak halal. Tuan-tuan. Kalau tuan-tuan dapat orang bagi makan makanan baja yang diberi kepada makanan itu, kepada ikan tu lah baja yang tak halal. Maka ikan tu haram tak dimakan. Sewaktu itu ikan tu haram tu tak boleh dimakan lah. Sebab apa? Dapat sumber yang tak baik. Tapi dalam tempoh tertentu, tempoh yang luas, bila mana ikan tu dia keluar najis pun tak berbau, dah beri makanan-makanan yang elok dah ganti kepada baja yang lain dah, umpan makanan yang lain, maka body ikan, bersih ikan dah lain dah. Sampai satu masa ikan tu bila dah bersih, dah yakin apa semua, ikan tu boleh makan. Maka orang tak buang ikan tu boleh makan. Tapi kita tak lalu lah nak makan.
Betul? Kalau saya tak lalu nak makan. Tapi ulama kata boleh. Boleh maksudnya dalam tempoh yang panjang. Kita tak tahulah tempoh yang panjang. Bagaimana keadaan ikan tu nak kembali normal balik. Mana keadaan normal balik, dah terima, dah sumber yang elok, dah apa semua, maka hukumnya boleh dimakan. Dia jatuh ikan tu sebagai ikan yang halal. Dan haram tadi sebab apa? Kita jelas, kita pun jadi baru dapat makanan sumber yang tak halal. Maka itu tak boleh. Contoh juga kalau kita kata, di antaranya lah, orang bila dia, kalau kita kata ada orang batalkan solat dengan memberi salam kan, kita sebut solat salam, Assalamualaikum warahmatullahi. Maksudnya bila dia sempurna rukun tersebut, rukun kali kita kata yang ke 11 tadi, bila masuk yang ke 12 dia bagi salam, sembahyang tu selesailah, maksud sempurna sembahyang itu dengan sempurna tertib dari sudut rukun dia buat. Tapi tiba-tiba bila dia bagi salam, Assalamualaikum warahmatullahi, belum lagi bagi salam, contoh dia dah bagi salam, Assalamualaikum. Kita ni tak tahu bila kita sebut Assalamualaikum, kalau orang tu kentut tuan-tuan, dia ulama kata bila sebut Assalamualaikum, tiba-tiba dia kentut, bunyi kat belakang, maka sembahyang dia tu dikira sebagai sah. Boleh jadi juga orang yang bagi Assalamualaikum warahmatullahi, dia pun kentut, tapi tiba-tiba dia bagi salam yang kali yang kedua, maka ada ulama menyatakan salam yang kedua yang dia bagi itu sebenarnya membuatkan sembahyang dia tadi tidak sah. Syariat mengatakan cukup sekadar bagi salam, Assalamualaikum. Kalau dia kentut, dia kira sembahyang dia sah. Tapi orang ini dia dah bagi salam, Assalamualaikum dah, dia kentut. Tiba-tiba dia tahu dah, patutnya dia tahu dah salam yang kedua itu sunat, tapi dia anggap salam itu sebagai wajib. Dia kata nak, bila orang tanya dia kata sebagai wajib, dia bagi salam yang kedua, padahal dia kentut, maka dia telah membatalkan sembahyang dia. Ayat itu di luar kotak Cuba saya tambah baik. Namun itu pandangan yang ada lagi lah pandangan-pandangan lain yang boleh diraikan lah di antara dia lah. Baik. Maka berdosa hukumnya setiap kali dia mengulangi bertakbir atau ihram kerana sembahyang yang pertama itu tidak sah. Maka sembahyang yang pertama tidak sah, tak perlu nak, orang kata dia nak bagi salam. Kerana apa? Tak perlu bagi salam, tidaklah perlu bagi dia keluar daripada itu dengan memberi salam. Sebab sembahyang dia tak sah. Bila sembahyang tak sah, dia boleh angkat takbir terus. Melainkan yang lain lah, baik. Dan mengerjakan dengan ibadat fasid, yakni batal, sekiranya sembahyang itu sah. Bukan. Dan mengerjakan dengan ibadat fasid, batal pada bukan tempatnya kerana haram hukumnya. Tadi lah bagi salam bukan pada tempat dia, maka hukum dia fasid. Baik. Dan jika sekiranya sembahyang itu sah, maka haram atasnya memutuskan sembahyang. Kalau sembahyang dia angkat takbir itu dah sempurna dah, komplit dah, tapi tiba-tiba dia beri salam terus apa pun, maka dia putuskan sembahyang dia walaupun dengan bukan cara salam, dia angkat takbir untuk kali kedua, maka hukum dia haram. Bersalahan bagi Al-Imam Haramain dan Al-Ghazali, maka kedua-duanya berdapat harus memutuskan sembahyang fardu jika waktunya masih luas. Imam Haramain dan Al-Ghazali ini dia tidak berlaziman dengan Abu Hasan Ali bin Muhammad bin Habib Al-Mawardi dan juga Abu Muhassin. Maksudnya dia tidak berlaziman pendapat yang pertama, dan dia tak setuju. Tapi bukan tak setuju, sebab bukan tak setuju, maksudnya dia lebih cenderung mengatakan harus memutuskan sembahyang fardu jika waktunya masih luas. Harus, padanya harus. Maksudnya boleh memutuskan waktu, pendapat ini lagi luas, dan pendapat ini wajib ditentukan lain daripada sembahyang Jumaat. Maksudnya selain daripada sembahyang Jumaat, boleh saja diputuskan sembahyang tersebut.
Tapi tidaklah dengan cara bila dah komplit, dah sempurna dia putus sembahyang, tak. Sebab Al-Ghazali ni biasa kita dengar, Al-Ghazali ni dia ilmu alim dalam ilmu tasawuf. Tapi tak juga. Akhir hayat Imam Al-Ghazali ni barulah kelihatan arif, maksudnya kelihatan terselah dalam pengajian kitab ataupun nukilan kitab Ihya Ulumuddin dalam ilmu tasawuf. Tapi asalnya adalah sebelum tu Imam Ghazali ni dia adalah ulama fiqh. Kalau kita tengok, saya cuba tengok dalam beberapa sumber, Imam Ghazali ni asalnya adalah ulama fiqh, berguru dengan Imam Haramain, iaitu daripada Imam Haramain ni sampai kepada, di antaranya sampai kepada mazhab Imam Syafi'i, daripada Imam Syafi'i. Sebab Imam Syafi'i ni tak sempat jumpa Rasulullah, tapi sempat bertemu dengan sahabat, berguru dengan sahabat. Dalam tempoh tu tak lama lah, maksudnya tidak, tapi merujuk kepada sahabat, sempat bersama dengan sahabat. Di antara karangan kitab fiqh yang dikarang oleh Imam Ghazali adalah Al-Wasit, Al-Wajiz, Al-Basis, yang disyarahkan berpuluh-puluh jilid, tuan. Masuk waktu isyak sikit saya tambah Baik. Baik. Kata Al-Ghazali, maka kedua-duanya berpendapat harus memutuskan sembahyang fardu jika sembahyangnya masih luas lagi, dan pendapat ini wajib ditentukan lain daripada sembahyang Jumaat. Tapi sembahyang Jumaat tak boleh putuskan. Sebab apa? Sembahyang Jumaat dia tak ada lah, dia hanya ada satu je. Kalau nak buat sembahyang Jumaat tak boleh, dia sembahyang berjamaah. Adapun sembahyang Jumaat, maka keluar daripadanya tetap dihukumkan sebagai haram hukumnya dengan setiap hal keadaan wajib berjamaah padanya. Sembahyang Jumaat ini adalah wajib padanya. Jika bertakbir atau ihram seorang dengan sembahyang, kemudian ia memutuskan sembahyangnya, maka jadilah fasik. Hati-hati bila ulama kategorikan orang itu fasik, dan makruh bagi seorang sembahyang di belakangnya berimam dengan dia. Sebab apa? Kalau kita nak sembahyang jadi berimamkan orang yang tak yakin, yang was-was ni, kejap dia angkat takbir, kejap-kejap dia angkat takbir, maka kita kat belakang bila masa kita nak angkat takbir, maka ulama beri pendapat ini menyatakan ia fasik hukumnya. Fasik ni hati-hati. Bila dikategorikan fasik ni, kalau orang nak jadi wali nikah, dua kali ditanya kepada diri dia, tanya kepada wali dua kali, dia tak akan tanya untuk kali ketiga. Bila tanya kali ketiga, maka wali itu disebut sebagai wali yang fasik. Bila wali yang fasik ini, dia langsung tak boleh mewakilkan wali hakim menikahkan anak dia. Contoh, kalau orang tanya, orang pasangan lelaki nak nikah dengan anak perempuan dia, contoh kali kita sebut sebagai fasik. Ni istilah fasik nampak macam mudah, tapi dia rumit. Sebagai penutup, tuan-tuan, fasik ni tuan-tuan nampak macam mudah, tapi dia rumit. Contoh, kalau kena dikahwin, pasangan pengantin kan ada syarat. Pasangan pengantin ijab kabul, pasangan lelaki dan pasangan perempuan. Lelaki datang nak kahwin, ayah dia ni bila tanya sekali, lelaki ni datang hari tori, datang merisik, tunang. Lepas tu tak nak kahwinkan anak, tak nak jadikan wali kan anak dia, tak nak. Sebab apa tak nak? Tak suka dengan bapak dia, contoh kita kata. Jadi dua kali dia kata tak suka. Maka kalau orang tahu, orang ada ilmu, orang tak tanya untuk kali ketiga. Bila tanya untuk kali ketiga, menyusahkan keadaan majlis perkahwinan tersebut, kena cari wali yang lain. Kali ketiga tanya, ayah dia tersebut sebagai fasik, dikategorikan sebagai fasik. Sebab apa 3 kali tanya? Bila kali kedua, okeylah, kalau tak setuju, boleh wali wakilkan wali hakim untuk nikahkan anak. Maka orang yang ada ilmu, dia akan tanya 2 kali je. Masuk kali kedua, dia tahu. Kalau tanya ketiga, takkan dapat jawapan. Okeylah, minta pengakuan dia untuk berikan wali hakim. Maka bila wali hakim, lagi senang, majlis boleh berjalan lancar. Kalau tidak, lagi rumit. Nampak? Dan fasik tersebut, dia tak boleh jadi saksi. Dan banyak perkara yang
yang tak boleh disempurnakan apabila dikategorikan sebagai orang itu fasik. Nampak dalam satu ilmu tapi sebenarnya dia cabang luas. Sebab tu sebagai kalau kita tengok ini ada perbincangan perihal berkenaan pendapat yang pertama, pendapat yang kedua, pendapat yang ketiga. Sebagai penutup tuan-tuan, sahabat ni tuan-tuan, tuan-tuan pernah dengar asah, pendapat yang asah. Sahabat mengikut pandangan mazhab Syafi'i tuan-tuan. Bila mana di kalangan sahabat di kalangan mereka ni mazhab Imam Syafi'i ni ada hujah yang lain. Mereka tidak membatalkan pandangan yang pertama daripada Imam Syafi'i, contoh kita kata. Tapi adanya senada asas pendapat yang disebut sebagai yang asas. Inilah yang tepat dia. Nak menunjukkan kepada kita dari kalangan mereka-mereka yang ada ilmu, memberikan suatu didikan kepada kita supaya kita menghormati orang yang ada ilmu. Tidak mudah untuk membatalkan, tidak mudah mengherdik ataupun menyatakan ilmu orang tu tak betul. Sebab apa? Orang sekarang disebut sebagai ana rijal, aku hebat. Antar rijal, kamu juga hebat. Itu bahasa sekarang. Tapi yang dulu tak. Mereka kumpulkan pendapat, dia kata inilah pendapat yang betul. Pandangan mazhab Imam Syafi'i. Nak tunjuk kepada kita lah. Tapi orang sekarang dia suka menyalahkan pandangan. Orang yang dulu dia kata pandangan yang tidak tepat. So nak beri pendidikan kepada kita, kalau kita berlaziman berlawanan pandangan dengan orang, kita jangan suka untuk menyalahkan orang. Sehingga ada seorang ulama besar, anak murid dia di antara Ibnu Hajar tuan-tuan. Ini nak tutup tuan-tuan. Anak murid di antara Ibnu Hajar ataupun Syekh Ramli. Mereka-mereka yang dahulu, mereka yang ada amalan boleh bertemu dengan Rasulullah. Ada amalan-amalan khusus yang boleh bertemu dengan baginda Rasulullah dalam mimpi. Sebab tu seorang syekh tuan, dia tanya kepada sahabat dia, tanya kepada anak murid dia, kamu mimpi tak dengan Rasulullah? Ada, dia kata. Yang ni mimpi tak? Mimpi, ada. Sehingga dia tanya kata, kalau mimpi cakap dia kirim salam. Syekh dia tu, nama dia tu Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari nama dia. Nama dia. Dia kata kalau dikatakan anak murid dia kalau mimpi bertemu Rasulullah, kata aku beri salam. Bila anak murid dia mimpi dengan Rasulullah, dia kata dibagi salam kepada Rasulullah. Anak murid dia khabarkan kepada dia, dia kata bila mana dia mimpi tentang jumpa Rasulullah, dia bagi sampaikan salam yang Syekh bagi salam tersebut. Rasulullah tarik muka macam ni. Rasulullah tarik muka, bukan tarik muka, Rasulullah pandang sana. Lalu dia khabarkan kepada Syekh dia. Syekh dia kata kepada Syekh dia tanya, kenapa Rasulullah tarik muka yang tu? Rupanya bila dapat jawapan adalah Syekh ni dicukup-cukup untuk menjawab suatu herdikan kepada orang lain menyalahi, terus menghukum orang tu salah dan sebagainya. Sebab tu selepas daripada itu, bila dapat jawapan, dia ubah statement dalam kitab itu, inilah pendapat yang benar. Ada istilah bahasa Arab dia. Lalu selepas pada itu, dia mendapat satu keistimewaan daripada Allah Ta'ala. Maka kita kena ingat tak, kita di pihak yang benar, tapi kalau kita suka untuk menyalahkan orang, tidak mustahil kita juga mendapat suatu natijah yang seumpama tersebut. Maka kena hati-hati. Sebagai peringatan kita bersama, supaya kita cuba untuk berlapang dada, cuba untuk menggunakan suatu pendekatan toleransi, komunikasi dan sebagainya dengan tidak menyalahkan orang. Dan mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan hidayah dan taufik kepada kita secara berterusan. Anak kira cukuplah sekadar itu yang baik daripada Allah Ta'ala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.